Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini saya nak tunjuk macam mana nak buat manual digitize daripada image di dalam software PE Design 10. So yang ni tujuan ni kita nak nak sulam file sulam tu apa-apa image. So kita tak boleh nak sulam daripada file JPEG ke jenis-jenis image ataupun file Illustrator ke. So kita kena digitize dulu dalam software sulam dalam format mesin kita sendiri, dan kemudian baru kita boleh gunakan file tu untuk sulam. So step pertama, mula-mula kita kena adakan gambar. Kita letak gambar kat sini. So cara dia, dekat software di tab image, buka folder dekat mana kita simpan gambar tu. Katakan kita buat yang ni, kita buat digitize yang senang lah kan. So ini sebab dia terlalu besar daripada screen, dia punya hook tu, so kita kena adjust dulu. Kita zoom out dia dan kita adjust untuk masuk dalam screen. So yang ni adalah frame 100 kali 100 mm. Kita set dia punya size design dia dekat sini. Hoop size 100 kali 100 mm. So machine type ni machine portable, yang ni mesin yang banyak jarum tu kan. So kalau pakai V3 ke pakai NV ke, kita letak ni lah. Okay, so ni 100 kali 100 mm size dia. So petak putih ni ada 100 kali 100 mm. So yang ini kita buat design ikut besar mana yang kita nak. Okay, so lepas kita masukkan design, kita klik luar, dia akan jadi macam lock. So kita tak boleh nak alihkan lagi gambar tu. Kalau let's say kita nak edit balik gambar atau kita nak resize balik, kita pergi balik semula pada image dan tekan modify image, baru dia keluar balik kotak ni hitam tu, baru kita boleh adjust balik. So kita klik balik kat luar, dia akan jadi lock. So lepas tu baru kita boleh digitize lah. Kalau kita nak bagi dia dia punya colour tu lebih macam pudar sikit supaya kita boleh digitize lagi nampak jelas, kita tekan balik modify image. Dekat sini ada background image density ni, ada tolak plus minus ni, dia boleh nak highlightkan dia lah, dia punya colour tu. Tapi ni untuk kita punya view image lah, tak ada masalah punya tu. Kalau kita nak bagi dia direct terang pun tak ada masalah. So katakan ni kita maintain je, ataupun kita kurangkan sikit, bagi dia agak pudar sikit. Lepas tu klik luar. So sekarang kita akan mula digitize. So untuk command digitize, kena pergi dekat tab home. Command digitize ada dekat sini, bahagian shapes ni dia ada ini outline, ada untuk rectangle, circle, arc, manual punch dan juga shapes. So kalau untuk yang design macam ni, kita biasa guna ni lah, close straight line ataupun close curve. So kalau tengok situ dia ada shortcut key dia X, yang ni shortcut key dia Z. So kita akan gunakan kedua-dua ni, dan kita boleh guna dia bersama. Kita tengok dia punya design lah. So step pertama kita untuk yang design untuk close curve ni, maksudnya adalah kita akan trace atau digitize kawasan yang berlengkung macam ni. So ini adalah close curve. Close curve ni maksudnya dia satu objek yang closed. Kalau let's say dia macam satu garisan saja, kita akan gunakan dia ni lah, open curve ataupun open straight line yang tidak tertutup. Kalau ini objek macam ni, dia dikira objek tertutup, so kita akan gunakan close curve ataupun close straight line. So untuk design ni kita akan gunakan start dengan close curve. Kita tekan situ dan kita start. Kita klik je, klik mouse tu, kita klik kiri. So dekat sini dia straight, so kita boleh tekan straight dan kita bagi
Dan kemudian dia terus pada curve balik, kita tekan balik ikon close curve tu dan kita sambung. Okay, so kalau macam ni kita just klik enter saja. So dia akan terus jadi close macam tu. Okay, so kalau kita nak macam perkemaskan dia punya outline tepi ni, kita pergi dekat arrow ni, tekannya drop down dia dan pilih yang select point. So dia akan keluarkan point-point ni untuk kita adjust lah. Kita boleh klik situ dan tarik dia untuk bagi dia smooth lagi lah, kemaskan lagi. Okay, kalau dah selesai kita back pada arrow select tu. Okay, so sekarang ni sebab dia macam ni, dia akan cover dia punya image belakang tu. So untuk bagi kita tengok balik image belakang tu tapi tak delete benda ni, kita select dekat design ni dan kita tekan dekat ikon mata ni. So sekarang dia dah hidden, cuma dia masih ada lagi lah, cuma dia hidden. So kita teruskan dengan digitize object lain kat sini. Okay, macam tadi kita pilih close curve dan klik. Enter. Ok, seterusnya kita lukis bahagian love ni pula. Kita ambil close curve, boleh start dekat atas sikit pun boleh. So yang ni kita akan buat secara roughly dululah. Ok, so kalau kita nak jelas lagi, kita tekan dekat bawah ni zoom. Okay, so kita teruskan. Kalau dekat macam bucu ni kan, biasa saya buat dia tekan 2 kali dekat situ, so dia akan jadi bucu kat situ. So untuk yang love yang ni nak kena hidekan dulu love atas ni. So macam tu lah cara dia. Kita ambil ni design yang kita nak hidekan tu, klik dia dan tekan dekat mata tu, so dia hidden. So kita sambung buat yang next one. Okay. So sekarang kita buka semua sekali, kita show semua sekali dan kita ni lah, kita recolor dia balik lah ikut design. So macam ni tadi, warna hijau-hijau sikit dan juga dia punya love merah. Okay, cuba tengok ada lagi tak kita nak lukis. Okay, dia ada yang ni putih ni. Okay, dan ini kita boleh guna dia ni close straight line, sebab dia ada kawasan yang straight kan, ada kawasan yang curve. So kita tengok ni, kita zoomkan. Okay, bahagian ni kita buat close straight line. Dekat sini kita buat dia curve, straight balik semula, curve balik semula dan enter. So yang ni kita buang dia punya zigzag stitch tu, kita tak nak ada ni lah. Yang ni boleh buat satin stitch dan kita boleh kemaskan dia punya kemaskan. Okay, so seterusnya ini pun sama, ataupun kita juga boleh gunakan ini manual punch ni, curve block ataupun straight block. So sebab bila kita buat yang manual punch yang block macam ni, dia punya arah sulam tu dia dah set satu arah je. Okay, so dia macam tu.
Dia boleh gunakan close curve dan juga boleh gunakan curve block tu. Okay, untuk design yang putih ni mungkin lagi sesuai guna close curve lah. Okay, lukis. Okay, warna putih ni. Okay, so kita onkan semua semula. Mana cursor dia? Okay, untuk tengok zoom out semua sekali, kita tekan sini je, home, lepas tu zoom all. Okay, so ini kita dah jadilah. Ataupun nak kena kemaskan lain tu, kita kemaskan lah kemudian. Ini just macam Okay, so kalau kita tengok ni, kita try run mesin. Okay, kalau kita tengok dekat sini dia ada overlapping dekat situ. Maksudnya dia dalam dekat satu kawasan, satu point tu ada 2-3 kali sulam. So bila kita sulam dia jadi terlalu tebal macam tu, nanti sulaman dia macam bertindih-tindih kan. So ada masalah mungkin dari segi macam jarum patah semua tu lah. Dan juga dia boleh jadi melengkung sebab dia sangat tebal. So kita kena remove overlap dulu sebelum kita savekan dia untuk sulam lah. Kita akan remove overlap untuk bahagian-bahagian yang bertindih 2-3 kali. Okay, so cara untuk remove overlap, okay, macam ni kita tengok dulu mana yang semua ni kita boleh select semua. Dan dekat sini home, modify overlap, buat remove overlap. So kita tengok dekat sini pun dah nampak ada bahagian yang dia dah terpotong sendirilah. Okay, nanti kita cuba tengok. Kita run. Okay, so sekarang ni dia dah warna hijau tu dia tak bertindih lagi dengan merah tu. Dia dah sulam bahagian yang tidak bertindih sahaja. So kita tak ada masalah dia bertindih lah. Okay, so lepas tu kita tengok dekat sini, bila kita tengok bahagian bawah ni adalah susunan benang tu nanti. So maksudnya bila kita run dekat mesin, dia akan run hijau dulu, lepas tu pergi hitam, merah, hitam, merah, hitam. So dia kita ada masalah untuk tukar banyak kali benang. Okay, so cara ni kita kena susunan benang ni ikut colour dia. Okay, so kalau ikut flow asal, kita akan sulam dengan warna hijau dulu. So dia akan jatuh yang pertama lah. Untuk outline, kita akan letak dia dekat hujung macam tu. Okay, selepas kita remove overlap, so kita nak susun dia punya susunan ni lah, sewing ni. Sebab kalau kita tengok dekat bawah ni, dia punya sewing order ni, dia ada colour hijau, hitam, merah, hitam, merah, hitam. So dia akan, bila flow macam ni, dia akan kena tukar benang tu banyak kali dalam masa kita nak sulam tu lah. So biasanya kita akan kita akan susun dia yang paling optimum. Maksudnya kita nak kurangkan nak tukar-tukar benang banyak kali tu. Mungkin ada dalam setengah
design ada perlu ulang balik lah warna yang sama. Tapi kalau untuk design simple-simple yang mana kita boleh susun dia by colour, tu lagi mudah lah. So dia lagi masa untuk tukar benang tu dapat dijimatkan lah. So kalau macam antara contoh, antara cara yang boleh buat ialah kita select semua ni, select semua design macam ni. Okay, tekan satu sampai sini. Dekat sini ada optimize sewing order, so kita boleh klik dia. Okay, so sekarang ni dia masih lagi lah ada macam ni kan. Okay, so ini kita boleh alihkan lah by colour. Merah kita letak merah. So nanti bila lepas kita susun ni semua, kita kena tengok jugalah sama ada sesuai ke tak. Sebab ada kadang-kadang dia punya overlap tu menjadikan dia tak sesuai. Okay, so kalau macam ni kita tengok yang dekat sini, dia ada masa kita remove overlap tu, dia ada keluar, dia ada munculkan outline dia. So kita tak nak bahagian outline ni, kita boleh delete dia. Okay, ni hitam, kita just tekan delete, sama juga. Okay, so kita boleh cuba tengok dekat bawah ni, sewing order dia dah jadi hijau saja, lepas tu merah, putih dan hitam. Kita boleh juga kita mainkan dia punya simulation. So sekarang dia start dengan hijau dulu, lepas tu dia akan sulam bahagian merah, dan seterusnya outline dia. Kalau kita tengok dia punya outline, dia buat double macam tu. So kita kena check dekat dekat sewing order ni kalau ada bahagian yang macam double. Okay, so yang ni dia bahagian hole dia. So dia buatkan border untuk ni. So kalau macam tu, yang ini kita tukar je lah. Kita tukarkan dia jadi knot zone. Okay, ni letak balik semula. Okay, yang bahagian ni kita buat dia knot zone. Tengok lagi yang lain macam ni. Okay, this one ni pun dia ada overlap 2 kali.
Okay, ni kita nak cuba splitkan outline ni. Sebab kalau kita tengok dia punya bahagian bawah ni, dia buat 2 kali. So kita nak buangkan dia punya outline. Stop. Okay, kalau kita try run balik semula, kita tengok balik. Okay, yang dia sulam macam ni adalah dia punya under sewing. Yang ini baru dia punya sulaman. So kalau under sewing ni, kita boleh pilih sama ada kita nak letak ataupun tidak. Cuma kalau untuk design yang besar, biasanya saya letak, kalau let's say melebihi besar 1 cm, dia punya keluasan dia tu 1 cm kali 1 cm, so saya akan letak under sewing. Ok, sekarang tengok dia punya outline. Sekarang ni outline dia akan ikut shape dia yang asal. So kalau kita tengok ni, warna hijau dan warna merah ni, dia ada outline yang double. Sebabnya dia buat outline ni by piece. Okay, contoh dia kita tengok yang hijau. So dekat shapes ni, by shapes ni, so dia ada fill stage hijau dan juga zigzag stage. Okay, kalau kita offkan yang ni, kita tengok, so dia adalah outline untuk warna hijau. Tapi bila kita buat yang merah ni pun dia ada outline dia sendiri. Jadinya dia akan ada double outline. So sama ada, kalau let's say tak kisah dia nak buat sulam 2 kali, tu ada masalah. Cuma kalau let's say kita tak nak dia buat double, so kita kena pilihlah sama ada kita nak tak ada outline ataupun kita kena lukis manual outline tu. Contohnya katakan yang warna hijau ni, kita nak maintainkan yang warna merah punya outline, tapi warna hijau ni kita akan edit dia supaya dia tak ada outline yang auto, tapi kita akan lukis dia punya tambahan outline ni sekeliling. Okay, so kita hiddenkan dulu sebab kita nak tengok dia punya outline dia. Untuk lukis outline secara manual, kita akan gunakan tools yang ni, home, shape, dan kita akan ambil ni open curve. Okay, so kita ambil open curve. Dekat sini dia punya jenis outline dia adalah zigzag, dan kita start lah daripada ni, overlap sikit dengan yang asal dan terus klik saja. Okay, so ni adalah open curve. So open curve dia maksudnya dia tidak close lah. Macam tadi kita lukis tadi tu, dia close curve tu sebabnya dia ada outline untuk mengelilingi fill stage tu sendiri. So sekarang ni adalah outline open curve. Okay, so kita tengok balik, kita run. Okay, so sekarang dia outline, kita tengok sama ada dia ada overlapping ataupun tak. Oh, dia ada overlap sikit dekat sini. Kalau sikit tak apa lagi. Kalau let's say kalau tak nak juga ada overlapping, so kita buat macam tadi lah, kena buang mana-mana outline dulu dan kita lukis secara manual. Lepas tu kalau kita tengok tadi, dia macam ni kat bawah ni, kita boleh adjust dia punya apa tu, dekat mana nak mainkan dia punya simulation tu. Okay, ini jadi doubling tadi, jadi double. Okay, kalau kita tengok tadi, dia lukis sini dan dia lukis sini, dan lepas tu dia sulam sini pula. So kita boleh susun dia, kita boleh susun sulaman tu ikut yang mana yang lagi macam optimum lah dia punya flow tu. Tak dia ada skip sekejap sini, dia skip sana, dia skip sana. So kita nak susun dia bagi dia flow elok je. Contohnya kita sulam sini, lepas tu sambung sini, dan mana yang terdekat lah.
Iaitu kita kena susun dekat sini lah. Dia punya susunnya dia. Kalau macam ni, lepas tu dia skip sini, lepas tu di sini kan. So kita boleh adjust dia untuk pergi ke yang terdekat dulu. Okay, kita boleh check ni. Kena check jugalah satu-satu. Kalau tak, nanti bila kita sulam, dia punya benang tu dia akan overlapping semua tempat. Okay, so kita mungkin start dengan sini tak sini, ini jelas sekali. Okay, kita cuba lagi run. Bolehlah run banyak-banyak kali, tak ada masalah. Kita ubah dekat merah yang kita tengok dia punya flow merah dia. So kita akan sulam cerita dulu yang besar. Okay, seterusnya dia. Okay, start sini. Okay, so dia dah ikut yang tu lah. Yang mana lagi cuma sebenarnya kita boleh ubah juga lagi. Kalau let's say dia punya starting dengan ending point tu, contoh dia ini, kita buka kat sini dia punya entry dengan exit point. So kalau tengok sini ni entry point, so dia start daripada sini ke sini. And the next one, dia start daripada sini, dia habis kat sini. Dekat sini kita boleh tukar dia. Sekarang dia start dekat sini kan, kita boleh tukar dia ke sini supaya dia dekat dengan hujung tu. So dia masuk sini dan habis tu kita nak habiskan dia kat sini. Okay, ya Arab ni. Okay, so lepas tu yang ni pula dia akan start dekat mana. Tengok ini, select dia, kita nak dia start situ. R ni tak sure apa R ini. Okay, so kita cuba tengok. Oh sorry, kita cuba tengok. Okay, kejap. Kita cuba play balik. Stop. Drag kan sini sampai yang hitam. Okay, nak tengok hitam. Hitam. Play. Okay, so rasa dah optimum lah tu. Okay, untuk yang benda lain yang kita boleh adjust, dia punya ni kita boleh tengok dekat sewing attribute ni untuk tengok dia punya kejap okay, kalau nak nampak je lagi jelas, kita nak kena buangkan image sebenarnya. Okay, so tengok ni, kita pilih shape yang warna hijau ni. Warna hijau, kita view stage untuk tahu nampak. Okay, dia punya tu ada under sewing. Under sewing ni yang jalur-jalur macam ni. Kalau kita tak nak under sewing, dia akan terus sulam saja, dia tak ada yang diagonal tadi tu. Okay, cuma macam saya cakap tadi, kalau mana-mana design yang melebihi 1 cm biasa saya letak ada under sewing lah. Okay, sama juga ini juga sama. Kalau kita tak nak ada under sewing, ini untuk outline. Ni region sew ni dia tak ada, ataupun ada, ikut suka lah. So, kalau nak tahu ada beza macam mana dia ada atau tak, kita tengok ni kalau saya tak ada kan ni, atau hijau lah senang saya tengok.
undersewing ni dibatalkan. So kita tengok dia sulam, dia dah tak ada dah yang undersewing tadi, so dia terus akan sulam saja. Okey, macam mana kita nak tahu dia punya size tu? Kita boleh tengok dekat view, show grid. Sekarang ni dalam dia punya unit ni adalah dalam mm lah ataupun cm. Sini 10 mm, 20 mm, 30, 40. So kalau nak tengok kalau dia melebihi petak ni besar dia, so biasanya saya akan letakkan undersewing. Okay, so macam ini mungkin tak payah sebab dia satu dia dah overlap, lepas tu dia kecil, so tak perlu ada sewing yang ni. So macam inilah cara dia untuk kita buat manual digitize. Okay, manual digitize. So boleh cubalah dan cuba sulam, tengok cara dia. Oh ya, lupa, kita pun boleh juga ni ubah dia punya entry dan juga exit point dia tu. So macam ni, kalau tengok dia ada nampak macam ada garis, maksudnya benang tu akan macam dia timbul dekat sini. So kalau nak bagi dia adjust kan lah, sama ada nak kena alihkan dia punya entry point dengan exit point tu ke tempat lain. Yang ni kena cuba nak tengok dekat mana dia punya ending dengan starting tu, supaya dapat minimumkan yang benang yang terkeluar tu lah. So contoh macam tu, macam minimum sikit daripada tadi ada macam 3 baris kan, boleh nampak. So ini ada 1, so okey lagi lah. So, lepas tu kita save kan lah. Untuk kalau kita nak save, kalau save direct daripada PE ni, dia punya version, dia punya format akan dapat dalam bentuk .pes saja, iaitu yang sesuai untuk mesin brother lah. Jadi kalau untuk kita nak save dalam format mesin lain, contohnya mesin Genome, so kena buat guna sini, klik dekat ikon bunga, lepas tu tekan export, dan dekat sini baru kita boleh pilih format lain, contohnya kan mungkin Jeff ni kan, dan baru kita save untuk ni lah, untuk format mesin masing-masing. Okay, so itu saja daripada video kali ni. Terima kasih.